Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam episod pendakwah teknologi kali ini, saya akan bercakap sedikit tentang isu keselamatan data peribadi yang heboh dekat dalam berita dan juga media sosial dalam beberapa hari ini. Jadi kalau anda ikutilah berita-berita dari Amans, Soya Cincau, Laoyak.net ataupun Dragon Force dan sebagainya, mesti anda dah tahu tentang isu kononnya ada 22.5 juta data peribadi rakyat Malaysia yang dijual di dalam internet. Jadi sekiranya anda belum tahu lagi berita ni, maka mari saya tolong rumuskan apa yang telah berlaku. Pada 29 April 2022, baru lagi pada tahun ni, bulan lepas kan, ada satu posting ni dibuat dalam satu forum. Jadi forum ni dia agak popular lah tentang data-data yang bocor ataupun kata data breach dan sebagainya. Jadi dekat sini ada orang bagi data dan juga ada orang nak beli data. Jadi ni saya tunjukkan terus dekat anda website tu supaya anda lagi senang nak faham. Berdasarkan posting tu, ada orang ni dia hendak menjual 22.5 juta data milik rakyat Malaysia yang kononnya diperolehi daripada Jabatan Pendaftaran Negara ataupun JPN. Jadi maklumat yang ada dalam data tu merangkumi nama, alamat, tempat tinggal, nombor telefon, jantena, tarikh lahir, bangsa, agama dan gambar, termasuklah juga nombor IC. Dan dikatakan bahawa data-data tu melibatkan semua rakyat Malaysia yang lahir dari tahun 1940 sampailah ke tahun 2004. Jadi harga yang mereka minta untuk data tersebut adalah sebanyak $10,000 dalam bentuk mata wang kripto ataupun cryptocurrency itulah. Jadi apabila Amans, Laoyak.net, Soya Cincau dan lain-lain semua mendapat berita ni dan apabila mereka melaporkan berita ni, maka hebohlah cerita ni dekat seluruh Malaysia. Sebelum saya teruskan, cerita tentang kebocoran data ataupun data breach ni dia bukan satu benda yang baru untuk negara kita. Mai saya nak tanya anda, adakah anda masih ingat ataupun adakah anda tahu pada tahun 2017 dulu pernah jadi satu kes kebocoran data yang sangat dahsyat dekat negara kita ni? Kes tu dia melibatkan 46.2 juta maklumat mobile subscriber yang bocor. Okay, apa maksud dia maklumat mobile subscriber? Kalau anda register dengan mana-mana MNO ataupun MVNO, MNO tu maksudnya Mobile Network Operator ataupun Mobile Virtual Network Operator, ataupun dengan bahasa lagi mudah, kalau anda register dengan Celcom ke, Digi ke, U-Mobile ke, Maxis ke, apa ke, sampailah kepada geng XOX, data anda telah bocor. Data anda bocor dan mereka nak jual data anda. Jadi maklumat apa yang mereka nak jual tu? Nombor telefon anda, nombor IC, alamat rumah, model telefon yang anda pakai, nombor IMEI, maklumat SIM card, semua ada dalam tu. Settle. Okey, itu berlaku pada tahun 2017. Mari kita ke depan sikit. Pada bulan September 2021, ada pihak yang cuba untuk nak menjual, kononnya lah, dia kata ada 4 juta data peribadi rakyat Malaysia yang lahir daripada tahun 1979 sampailah 1998. Dikatakan bahawa data ni diperolehi daripada database Jabatan Pendaftaran Negara, JPN. Jadi pihak yang sama ni jugalah tahun ni dia mengakui mempunyai data 22.5 juta rakyat Malaysia daripada database JPN ni juga. Jadi untuk yang kes tahun 2021 tu, Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, dia cakap tiada kebocoran data peribadi berlaku. Maksudnya dia menafikan terus. Ada pihak cakap dia ada data, tapi Menteri kata tidak berlaku kebocoran data. Siapa yang betul kita tak tahu, wallahualam. Tapi untuk yang kes baru ni, maksudnya kes yang tahun 2022 ni, Datuk Seri Hamzah Zainuddin dia cakap data yang bocor tu bukan milik JPN. Okey, jadi secara tak langsung beliau mengesahkan bahawa memang ada data yang bocor. Cuma beliau cakap data tu bukan milik JPN, datang daripada sumber-sumber yang lain. 22.5 juta maklumat orang. Okey, tak apa. Jadi berbalik kepada isu data JPN ni lah, ataupun data yang kononnya datang daripada JPN yang bocor ni. Dia ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ni, pihak yang mengakui ada data 22.5 juta rakyat Malaysia tu, mungkin mereka ni adalah orang-orang yang menipu ataupun scammer. Mereka cuba nak buat duit. Sebab kalau orang yang berminat untuk nak beli data tu, dia kena bayar $10,000 dalam bentuk mata wang kripto ataupun cryptocurrency tu.
Jadi kita tak tahu siapa yang menjual ni. Akaun dalam forum tu semua kita tak kenal siapa. Kita bukan COD. Jadi kalau contohlah, katakanlah saya nak beli data tu, bila saya transfer dekat dia duit sejumlah $10,000 dalam bentuk cryptocurrency, bila saya transfer dekat wallet tu, saya tak tahu siapa yang dapat. Jadi kalau dia nak hilang macam tu juga, dia boleh hilang macam tu je lah. Hilang bodoh, habis bodoh. Saya duk kena tipu macam tu saja. Jadi itu satu kemungkinan. Mungkin yang pertama adalah ada orang nak menipu. Ataupun kemungkinan yang kedua, data tu memang wujud, tapi macam apa yang menteri tadi tu cakap, dia kata data-data tu adalah data-data yang diambil daripada tempat lain. Contohnya mungkin daripada kes kebocoran data pada tahun 2017 dulu ke, ataupun kes-kes yang lain ke apa ke, dikumpul-kumpul dan dikatakan kononnya datang daripada JPM. Sebab apa boleh buat macam ni? Sebab tak begitu mudah untuk pembeli tu nak sahkan bahawa data yang dia beli tu betul-betul datang daripada JPM. Jadi apa yang dia nak buat adalah kalau dia beli data tu dan bila dia dah dapat benda tu dan kalau dia boleh bagi kepada pihak JPN dan JPN boleh sahkan, maka waktu tu baru kita boleh tahu bahawa memang betul data tu datang daripada JPN ataupun tidak. Jadi kalau pembeli tu kenal orang JPN, dia boleh tanyalah. Kalau dia tak tahu, maka dia kena terimalah, dia kena anggap bahawa data tu memang betul datang daripada JPN. Jadi tidak ada cara untuk nak mengesahkan data tu. Okey, itu kemungkinan yang kedua. Ataupun kemungkinan yang ketiga, kemungkinan orang kata worst case scenario, iaitu memang betul data JPN tu dah bocor. Jadi maklumat peribadi kita semua ni, semua duk ada merata, ada orang duk tengah nak jual, jadi habislah maklumat kita semua. Jadi kalau ikutkan kenyataan Datuk Seri Hamzah Zainuddin, dia kata data yang bocor tu bukan datang daripada JPN. Betul ataupun tidak, kita kena tunggulah sampai satu tahap ada orang yang boleh tunjukkan data tu semua. Jadi kalau kita boleh tengok data tu ramai-ramai dan semak betul ataupun tidak data tu datang daripada JPN, kita tak akan tahu. Okey, jadi dalam kita duk cakap pasal data breach ataupun orang duk kata duk jual data ni semua kan, saya nak tanya anda dua perkara. Okey, soalan pertama. Anda tahu tak dekat mana yang mereka duk nak jual data-data ni semua? Okey, itu soalan pertama. Lepas tu soalan yang kedua. Anda pernah tengok tak contoh data yang dijual tu? Kan saya duk cakap tadi kan data breach tu merangkumi IC lah apalah semua benda macam kan. Tapi anda pernah tengok tak sendiri data tu macam mana? Okey, jadi kalau anda tak tahu pasal dua-dua soalan yang saya tanya tadi tu, maka mai saya tolong tunjukkan kepada anda semua. Sebelum saya tunjukkan dekat anda website dekat mana orang duk jual beli data ni, saya kena tekankan satu benda dekat sini. Ada kemungkinan besar adalah salah daripada segi undang-undang Malaysia untuk anda buka website ni. Sebab tadi apabila saya cuba nak buka dia, saya nampak macam akses tu kena block. Tapi seperti mana yang kita tahu, kalau ada orang block akses kepada website, kita boleh buka balik website tu dengan menggunakan benda-benda seperti proxy, smart DNS, VPN dan sebagainya. Jadi mungkin akan ada pihak yang berpendapat, saya tak patut tunjuk benda ni kepada anda. Tapi saya berpendapat sebaliknya. Cerita dia macam ni. Kalau anda nak block akses kepada website ni, kalau anda tak nak orang tahu pasal website ni, maksudnya anda tak nak orang Malaysia tahu pasal website ni, anda tak nak orang tahu pasal isu database ni semua, maka kita semua akan duduk dalam gua. Jadi kita semua akan jadi bodoh dan duduk dalam gua. Mari saya nak tekankan satu benda dekat sini. Kebodohan itu membahayakan. Saya tunjuk benda ni kepada anda semua supaya lebih ramai orang tahu pasal website ni. Kenapa saya nak orang tahu pasal website ni? Senang saja. Kalau berlaku kebocoran data yang baru, contohnya katakanlah ada agensi mana punya data ke, bocor, lepas tu mereka nak jual, mereka post kat sini, maka apabila ramai orang tahu pasal website ni dan orang boleh tengok benda-benda baru tu, maka isu kebocoran data tu akan lebih cepat tersebar. Apabila isu tu lebih cepat tersebar, maka pihak berkuasa boleh ambil tindakan dengan lebih cepat. Agensi tu boleh ambil tindakan dengan lebih cepat. Kalau tidak, sampai kesudah kita tak tahu. Macam contoh yang kes JPN tu kan. Kalau Aman tak cerita, Soya Cincau tak cerita, Laoyak.net tak cerita, saya rasa benda ni tak sebar. Diam macam tu sajalah. Tapi apabila dah tersebar merata mereka buat berita, maka barulah heboh, barulah tindakan ambil. Jadi sebab tu saya tunjuk dekat anda website ni. Okey. Website sebenarnya ada banyak. Forum-forum yang kata popular di kalangan hacker semua ni ada banyak. Contohlah, salah satu ni adalah Raid Forums. Ni saya tunjuk dekat anda Raid Forums lah. Tapi Raid Forums ni dia dah kena seize dengan FBI. Maksudnya FBI dah ambil alih domain tu. Bila anda cuba nak buka Raid Forums ni, anda akan nampak macam ni. Kalau tidak, dulu kat sini memang popular. Macam-macam breach ada dalam tu. Okey. Selain daripada Raid Forums ni, antara forum yang popular adalah ni. Breach Forums. Mari saya tunjuk dekat anda. Dekat Breach Forums ni lah isu pasal data JPN tu keluar. Saya tunjuk dah. Jadi kalau anda nak access Breach Forums ni, anda nak buka baca apa-apa, anda kena register lah. Jadi anda register lah pakai akaun apa pun, tak kisah.
Jadi mari saya tunjuk dekat anda lah. Saya scroll sikit, tunjuk apa yang ada kat forum ni. Jadi anda tengok lah, ini adalah beberapa topik-topik yang ada dekat sini. Adalah even benda-benda yang basic macam anime, manga lah, not safe for work lah, games apalah. Tapi yang paling penting kat sini, kita nak tengok benda-benda yang berkaitan dengan database ataupun breaches. Okay, dia ada banyak. Mari kita pergi kepada satu bahagian yang menarik. Katakanlah kita nak cari kebocoran data yang melibatkan Malaysia. Mari saya pergi search forum tu. Saya naik dekat atas ni. Saya search dulu kan. Okay, minta maaf sikit lah. Saya kena penyakit kaki tangan mulut je. Saya nak type tu susah sikit. Jadi lambat sikit lah benda ni. Okay, jadi dekat bahagian keyword ni saya akan letak Malaysia. Jadi saya nak search dekat bahagian title dululah. Maksudnya tajuk forum tu. Okay, saya search. Mari kita tengok apa yang keluar. Nampak? Banyak kat sini. Jadi search result ni menunjukkan beberapa result yang agak memberangsangkan. Okay, anda nampak kat sini dia tulis selling. Ni mereka nak jual data lah. Mari kita tengok yang paling latest ni. Yang antara yang paling banyak view ni, 2000 view. Bila last kali post? Semalam. Pukul 2.51 petang. Okay, jadi tajuk dia apa? Mari saya buka lah. Nampak ni. Dia tulis dekat sini, Malaysia, 800,000 users with KYC, selfie and ID card. Jadi, dalam posting ni anda boleh tengok, dia nak jual data yang kononnya diperolehi daripada SPR. SPR tu apa? Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. So dia keluar dekat sini. Bila posting ni buat? Posting ni dibuat pada 11 April 2022. Bulan April juga. Okay, jadi dekat sini dia kata data apa yang ada. Dia kata dalam data tu, kolom tu dia terbahagi kepada berikut. Dia kata ada nama, ada identification number. Maksudnya saya rasa ini nombor IC ya. Lepas tu ada email, ada nombor telefon, ada tarikh lahir, ada alamat penuh. Lepas tu ada password yang dihashkan. Lepas tu ada path untuk image selfie dan juga card. Jadi saya tak faham card ni apa. Tak apa, nanti kita tengok. Jadi dia kata dalam data ni ada sebanyak 822,059 data. Maksudnya 800,000 punya orang punya data ada dalam tu. Size image tu pula dia kata sebanyak 67 GB. Data ni dijual dalam format JSON ataupun CSV. Lepas tu, harga yang mereka minta untuk data ni adalah sebanyak $2,000 dalam bentuk BTC ataupun XMR. Tu dia. Lepas tu kalau anda turun sikit ni, dia tunjuk. Ini dia kata, saya rasa ini adalah sampel data. Maksudnya dia kata dia ada 800,000 data, ni sampel dia. Jadi anda boleh tengok lah. Ni contoh kalau anda beli data tu, anda boleh dapat benda macam ni. Dari siapa yang kena dalam ni? Data yang pertama ni dia kata milik Amirah Azwana binti Azman. Tak tahu betul atau tidak. Kalau anda kenal siapa ni, anda pergi tanya dia, tengok data ni dah hilang. Terkeluar, bukan hilang. Dah bocor keluar kat sini. Nampak? Nama ada, nombor kad pengenalan ada, email ada, kata laluan tu maksudnya password tapi kita tak tahu password lah sebab kena hash kan. Lepas tu user ID, tarikh lahir, nombor prefix telefon lah, nombor telefon kat bawah tu, alamat rumah, banyak, macam-macam ada. Okay, lepas tu kalau saya turun sikit kat bawah ni, ni kononnya gambar-gambar orang yang tengah duk pegang IC. Lepas tu gambar IC pun ada dekat sini. Berlungguk-lungguk. Jadi inilah dia contoh bagaimana orang nak menjual data dalam forum. Data ni diambil kat mana? Ini yang ni kita kata data breach tu. SPR. Tak pasal-pasal. Okay, ni satu contoh lah. Okay, mari kita tengok. Apa lagi ada data yang orang nak jual? Mari kita patah balik kat belakang. Lepas ni dia kata apa? Malaysia Consumer Leads. Consumer Leads ni maksudnya apa? Orang-orang maksudnya berkaitan dengan perniagaan. Tengok dekat sini. Ada berapa banyak dia kata dekat sini, domain hidden, user count berapa? Ada 21 juta orang dalam ni. Lepas tu dia tunjuk sampel data dekat sini. Inilah sampel data yang dijual tu. Tak tahu siapa, ada Mr. Alex Tan lah apalah. Jadi kalau anda kenal siapa-siapa dekat sini, maka pergi cerita kat mereka, data mereka dah bocor. Salah satu. Okay, mari kita tengok. Data apa lagi yang mereka jual? Ni. Saya tunjuk balik lah. Tadi saya dah tunjuk dekat anda kan. Ni yang JPN tu, yang case yang heboh lah, 22.5 juta. Ni lah dia. Okay, so tadi anda nampak benda ni kan? Saya patah balik dekat belakang ni. Mari kita tengok benda lain pula. Lepas tu investor owners lah.
Ni online shopping marketplace pun ada. Datang daripada mana, saya tak pasti. Tapi dia kata ada jumlah 90,000 maklumat yang terdiri pada nama, nombor telefon, company dan sebagainya. Macam-macam ada. Jadi ini kalau kita nak tengok benda-benda yang berkaitan dengan Malaysia. Kalau tengok dekat bawah ni lagi dahsyat. Dia tulis dekat sini, data leak daripada Help University. Maksudnya dia menjual maklumat-maklumat pelajar-pelajar dekat Help University. Jadi dia tunjuk contoh dekat sini. Dia kata ada satu gambar pasport student kot saya rasa ni. Gambar pasport student. Inilah dia. Salah satu. Forum ni dia bukan hanya jual data untuk orang Malaysia. Dia jual data breach daripada merata-rata tempat. Okey, tadi kan saya dah tanya anda 2 soalan kan. Soalan pertama saya kata anda pernah tengok dah dekat mana orang nak jual beli data ni. Ni saya tunjuk dekat anda salah satu forum yang popular yang mana orang nak jual beli data. Ada banyak lagi. Ada 2-3 lagi. Okey, lepas tu soalan yang kedua saya tanya pula anda. Anda pernah tengok tak data tu macam mana kan? Okey, tadi kan saya tunjuk dekat anda beberapa forum yang mana dia bagi sampel data kan. Itu adalah sampel data. Okey, mari saya tunjuk dekat anda satu data yang betul. Anda ingat tak? Kalau tak berapa lama dulu pernah jadi satu kes data breach yang melibatkan Facebook yang dahsyat gila. Di mana 500 juta maklumat pengguna Facebook ni tersebar. Maksudnya bocor lah. Jadi dalam tu apa yang ada? Nombor telefon, akaun Facebook anda, lepas tu maklumat-maklumat lain macam email, apa semua tersebar dalam tu. Okey, mari saya tunjuk dekat anda satu benda lah. Kalau anda tengok dekat atas ni, dia tulis databases kan. Okey, mari saya tekan dekat databases ni. Jadi dekat sini ni, mereka memberikan database-database yang breach tadi tu. Maksudnya database tu, mereka bagi dekat sini. Kalau dalam forum ni, dia bukan bagi secara percuma lah. Anda kena bayar benda tu. Okey, mari contoh lah. Mari saya nak tengok dekat sini. Yang mana macam satu kan. Macam tadi saya dah cari pasal. Okay, mari saya susun. Saya susun ikut dia punya record count. Record count ni maksudnya jumlah database yang paling banyak. Okey, jadi kalau kita tengok dekat atas ni. Sekarang ni yang paling banyak adalah verification.io. Maksudnya website tu kena. Lepas tu yang kedua adalah daripada Facebook punya database. Pada tahun 2019 ni. Jadi anda tengok dekat sini, Facebook punya database tu ada 509 juta maklumat. Kalau saya tekan dekat Facebook punya database ni kan, saya nak tekan download here ni. Dekat dalam forum ni, saya kena bayar, dia kata 8 kredit. Sebenarnya macam ni, saya kena upgrade akaun saya, dia ada sejumlah duit yang saya kena bayar dalam cryptocurrency. Lepas saya dah upgrade benda tu, maka saya boleh download file ni dengan 8 kredit tu. Tapi sebenarnya kebanyakan data breaches ni ada berlungguk dalam internet. Ini saya tak cakap pasal dark web ataupun apa-apa kan. Anda cuma kena Google dan cari sahaja dan anda akan nampak benda tu. Saya dah jumpa data Facebook tu memang betul ada 5 juta lebih dan dia bahagikan ikut negara. Mai saya tunjuk dekat anda maklumat pengguna Facebook dekat Malaysia. Mai saya tunjuk. Okey, jadi kalau saya buka untuk pengguna Malaysia ni, dia letak dalam text file tau. Saya buka je lah text file ni. Besar betul dalam ni. Saya tak akan block apa-apa, saya tak akan filter apa-apa, saya tak akan orang kata apa bagi hide ke apa ke, saya akan tunjuk terus bagi anda nampak. Jadi kadang orang tanya, kenapa tak padam ke apa ke? Untuk apa nak padam? Benda ni dah tersebar merata. Saya padam dalam video, semua orang boleh pergi cari. Merata dah. Ini, sekarang ni saya tunjuk dekat anda ni, yang anda tengah duk tengok ni. Inilah dia senarai data pengguna Facebook yang bocor dalam kes tahun 2019 hari tu. Nampak? Okey. Apa yang dia letak? Depan sekali, ini adalah nombor telefon. Lepas tu nombor yang kat belakang nombor telefon tu, itu adalah ID Facebook anda. Lepas tu kat belakang tu dia tulislah nama dan sebagainya. Lepas tu ikutlah maklumat-maklumat lain. Ada setengah orang kita nak boleh nampak lah dia punya email ke apa ke. Ada setengah orang nampak dekat mana dia kerja dan sebagainya. Banyak macam-macam. Terpulang berdasarkan apa yang anda masukkan dalam Facebook. Jadi isu data breach ni apa dia? Isu yang paling besarnya adalah mereka boleh tahu nombor telefon anda. Jadi dia boleh tallykan anda punya akaun Facebook dan juga nombor telefon. Macam mana dia dapat nombor telefon ni? Kan kita duk pakai Facebook kan, dia ada option untuk kita masukkan nombor telefon. Jadi mereka dah dapat nombor telefon tu dan mereka dapat nama anda, mereka dapat akaun anda. Itulah cerita dia. Jadi sekarang nampak lah. Banyak dekat sini macam-macam. Kalau saya nak scroll ni, jenuh nak scroll. Banyak gila. Dia ada 2 file tau. Ni baru 1 file. Dan macam saya kata tadi,
dia bahagikan data ni kepada beberapa negara. Yang saya tunjuk dekat anda ni adalah Malaysia sahaja. Apa yang anda boleh buat dengan data ni? Saya akan cakap pasal benda ni dalam bahagian yang seterusnya. Jadi sekarang ni anda dah tahulah salah satu tempat dekat mana orang duk jual beli data. Dan anda juga dah tengok contoh maklumat yang ada dalam salah satu data breach. Jadi sekarang ni dia ada dua persoalan umum yang boleh ditanya. Okey, soalan yang pertama, orang nak buat apa dengan data tu ataupun orang boleh buat apa dengan data tu? Okey, itu satu. Itu soalan yang kedua. Jadi kalau data kita dah bocor kat internet, apa yang kita kena lakukan ataupun apa yang boleh kita lakukan? Saya jawab soalan yang pertama dulu lah. Biasanya kalau orang pergi beli data breach ni, dia nak gunakan data tu untuk nak buat satu benda saja. Dia nak buat apa? Dia nak buat scam. Daripada situlah yang anda dapat call tiba-tiba ada hutang at HDN lah, ada hutang dengan bank lah, ada kes polis lah, kes mahkamah merepek lah. Daripada situlah. Ada nama anda, ada nombor telefon anda, dia call anda untuk cuba nak tipu. Malah kalau anda tengok berita sebelum ni, ada scam yang lagi dahsyat sekarang ni di mana mereka hantar surat dekat anda. Dia hantar surat LHDN yang nampak macam surat LHDN. Dia kata kat situ anda ada hutang dalam berhasil. Lepas dia dah tahu surat tu dah sampai, dia call anda pula. Dah ada alamat, dah ada nama, ada nombor telefon. Buat lah. Betul tak? Macam-macam benda terelok yang boleh dibuat. Itu kalau nak buat scam. Nak buat kes identity theft. Curi data anda, curi ID anda, berlakon jadi anda. Macam-macam benda boleh buat. Lebih lengkap data tu, lebih bahaya. Okay, jadi saya harap itu menjawab soalan yang pertama lah. Okay, jadi persoalan yang kedua. Kalau data kita dah bocor, apa yang kita kena lakukan? Nak menjawab soalan ni, sangat-sangat mudah. Apa yang kita kena lakukan sekarang ni adalah kita kena ramai-ramai, ni kan hujung minggu kan, kita kena ramai-ramai keluar pergi kat shopping mall, jalan makan apakah, ataupun kita boleh pergilah dekat taman ke apakah, jalan jogging kat sana, naiklah skuter ke apa kan. Lepas tu bila dah bosan, baliklah dekat rumah, tengok movie dan gelak ramai-ramai. Itulah yang kita boleh lakukan. Kita boleh gelak ramai-ramai. Dengar macam kasar kan? Itulah hakikat dia. Mari saya ambil contoh yang Facebook tadi tu kan. Dalam Facebook data breach tu, dia ada banyak maklumat yang keluar. Saya tunjuk dekat anda macam-macam. Antaranya adalah nombor telefon. Mari saya nak tanya anda satu benda. Kalau anda dah pakai nombor telefon anda, katakan 5, 10, 20 tahun, contohlah kan. Lepas tu anda tahu, nombor telefon anda sekarang dah tersebar merata disebabkan Facebook punya data breach. Adakah anda sanggup nak pergi tunggak nombor telefon tu? Ataupun adakah anda boleh pergi tukar nombor telefon tu kalau semua orang tahu dah kenal anda pakai nombor tu? Kan? Itu persoalan dia. Itu kalau Facebook. Katakanlah memang betul maklumat daripada JPN tu betul-betul tersebar. Yang kata 22.5 juta tu kan, memang betul-betul jadi data breach. Jadi saya nak tanya anda, awak, saya boleh pergi tukar saya punya nombor IC ke? Saya boleh pergi tukar nama saya ke? Saya nak pergi pindah rumah tempat lain ke sebab alamat saya dah bocor? Saya boleh buat apa? Anda boleh buat apa? Kita boleh buat apa? Tak boleh buat apa kan? Sebab tu saya kata, kita hanya boleh duduk kat rumah, tengok movie dan gelak lah. Sebab itulah saya tunjuk dekat anda benda ni semua. Saya tunjuk website tu, saya tunjuk contoh data breach ni, supaya apabila kita tahu benda ni, walaupun kita tak boleh nak buat apa, tapi sekurang-kurangnya apabila kita tahu, maka kita boleh lebih berhati-hati. Jadi sekarang ni kita kena assume worst case scenario. Kita tak pasti sama ada betul ataupun tidak data tu bocor atau tidak. Kita tak peduli sama benda tu. Kita anggap benda tu memang terjadi. Maka kita kena berhati-hati. Kalau lepas ni ada orang call anda kata ada hutang lembaga hasil ke apa-apa, tak payah sembang banyak, letak telefon, pergi kat lembaga hasil sendiri dan tanya. Kes polis ke apa-apa, letak telefon, pergi kat balai polis dan tanya. Kita kena lebih berhati-hati. Jadi itu sajalah yang kita boleh buat. Sedih kan? Okay, saya rasa cukuplah untuk episod kali ni. Okay, tapi sebelum saya akhirkan episod kali ni, saya nak cakap satu benda jugalah dekat sini. Macam saya cakap tadi, kita tak pasti sama ada betul ataupun tidak data milik kerajaan tu dah bocor. Tapi, satu benda lah yang saya nak cakapkan kepada pihak kerajaan ni, kita ni semua ni sebagai rakyat Malaysia ni, kita berharapkan kepada kerajaan untuk nak jaga kita. Faham tak? Maksudnya kita nak jaga daripada segi keselamatan kita lah, daripada segi keselamatan harta benda. Harta benda tu termasuklah juga data-data yang kita bagi kepada kerajaan. Sebab kita tak boleh nak kata kat kerajaan, saya tak nak bagi data saya. Mana boleh, tak boleh kan? Kalau dia suruh kita isi maklumat, mana kita boleh isi maklumat palsu? Isi maklumat palsu tu adalah salah. Jadi sekarang ni,
bila kita dah bagi benda tu semua kepada kerajaan, maka saya berharap sangat-sangat benda macam ni dipandang serius. Isu-isu kes yang kata data, kebocoran data ni semua diambil dengan sangat-sangat serius supaya tak berlaku lagi. Ini bukan kali pertama tau. Berita ni dah berlaku berkali-kali. Banyak tahun, bukan tahun ni saja. Jadi betul ataupun tidak, wallahualam saya tak tahu. Tapi sebagai pihak kerajaan, benda ni perlu diambil tindakan yang sangat-sangat serius. Sebab kami tak boleh nak buat apa, anda yang kena buat. Okey, cukuplah untuk episod kali ini. Jadi saya berharap maklumat dalam episod ni bergunalah untuk anda. Okey, insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton dan pastikan sentiasa berhati-hati. Assalamualaikum.